Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar sekarang? InsyaAllah. Cubaan 1, 2, 3. Dah dengar? Boleh dengar InsyaAllah. Boleh? Okey, Alhamdulillah. Okey, minta maaf. Tadi tersilap channel. Baik. Baik, kita tunggu sekejap sahabat kawan-kawan kita masuk InsyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. InsyaAllah kita mula lagi sekali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah SWT dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini, pada petang ni untuk sama-sama kita berkumpul insya-Allah, walaupun mungkin kita terpaksa berubah masa, asalnya pagi, tapi alhamdulillah kita sadang lepas Zuhur tadi, tapi Allah izin saya terpaksa hantar kereta untuk ada nak betulkan sikit lah bearingnya berbunyi lah, tayar jadi kita tukar bearing dah, ada berapa banyak lagi lah benda-bendanya, dan alhamdulillah dah siap dah kereta tu, cuma tak ambil lagi. Dia baru call kejap tadi tu dia call nak suruh ambil lah, tapi insyaAllah kita buat ni dululah insyaAllah. Jadi alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah, dan insyaAllah kita ingin sama-sama merasakan kesyukuran kita itu kita nak kena pertingkatkan. Jadi hari ni saya tak nak sambung yang kita bincang hari Jumaat. Yang hari Jumaat tu kita bincang berkenaan dengan ukhuwah. Hari ni saya nak bagi satu topik yang lain daripada yang kita sebut pada hari Jumaat, yang sepatutnya kita sambung pada hari Senin, iaitu berkenaan dengan kenapa kita susah nak ingat Allah. Ini soalan. Kenapa kita susah nak ingat Allah? Kenapa seseorang itu susah untuk bersyukur pada Allah? Kenapa seseorang itu susah untuk nak merasai bersama dengan Allah? Kenapa kita susah? Jadi salah satu perkara yang menyebabkan kita merasa susah untuk ingat Allah, susah untuk bersyukur, susah, kita rasa payah lah, ialah kerana kehidupan kita ini masih lagi penuh dengan dunia. Penuh dengan dunia. Hati kita masih penuh dengan dunia. Fikiran kita masih penuh dengan dunia. Menyebabkan berlakulah satu perkara yang paling kita kata susah untuk kita buang, iaitu hidup kita penuh dengan ragu-ragu pada Allah. Ragu-ragu pada Allah. Hidup kita penuh dengan kita rasa banyak sangka-sangka dengan Allah. Jadi ini yang penting. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, saya terbaca tadi ada seorang daripada kawan-kawan kita, saya tak ingat siapa nama dia, mengeluarkan satu statement, satu kenyataan bahawa siapa-siapa yang panik, saya pun tak ingat mungkin dia ada kat sini, siapa yang panik maknanya
yang terasa bahawa kiamat makin dekat, Dajjal makin dekat nak keluar, maka bersama-samalah join dengan jemaah Ustaz Nur Azman. Jemaah Ustaz Nur Azman ni kuat, lebih kurang macam gitulah kan. Jadi bila saya terbaca tu saya kata kan, nombor satu, jangan panik. Jangan kita suka sebut perkataan panik. Panik ni kan, maknanya kalau boleh kita kena tenang sentiasa. Kita kena rasa kuat sentiasa. Tapi kalau ada siapa yang panik dan sebagainya, maka kita kena tenangkan diri kita. Kerana bila kita dengar macam-macam sekarang. Contohnya macam perang dah dekat dah. Ada orang mimpi perang dah dekat, Dajjal nak keluar. Memang saya pun sebut dalam Zoom baru-baru ni tentang bagaimana Dajjal akan keluar. Bagaimana Dajjal akan keluar, saya dah sebut dalam Zoom kan, baru-baru ni, dan dalam Zoom tu kita dah beritahu kepada sekian supaya kita mempersiapkan diri kita dan sebagainya lah. Zoom yang baru-baru ni siri pertama tu. Jadi dalam Zoom tu saya menceritakan bagaimana Dajjal, macam mana dia emerge, macam mana dia mengeluarkan diri dia. Bagaimana apa berlaku pada the day of declaration, pada hari dia mengisytiharkan diri dia. Saya dah cerita dah benda tu. Maknanya bukanlah kita kata qat'i macam gitu, tapi kita dah sebut. Dan memang kita rasa tak lama dah kan. Walau bagaimanapun, bila kita mendengar contohnya ustaz-ustaz yang lain pun ada sebut tentang bahawa kiamat dah dekat, ataupun kita kata al-masa Dajjal dah dekat nak keluar, perang dah dekat. Yang pertama sekali kita jangan lupa bahawa segala yang berlaku itu dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Bila kita kata ketentuan Allah, maka segala yang berlaku itu mesti ada hikmah yang terbaik untuk umat Islam. Mesti. Dan jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dunia dan seluruhnya untuk orang beriman. Sebenarnya. Kalau tidak ada seorang pun orang beriman, orang yang Islam ni, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ni, maknanya semua telah dibunuh, ditangkap sebagainya, maka pasti Allah hancurkan dunia ni, hancur semua. Kalau orang beriman dah tak ada dah, seorang pun tak ada sebut nama Allah. Sebut nama Allah pun tak ada dah, seorang pun tak ada. Maka pasti Allah akan hancurkan seluruh dunia. Maka seluruh dunia ni masih hidup, masih berjalan, masih tidak kiamat, masih lagi ada mataharinya, ada bulannya, kerana adanya orang beriman di atas muka bumi ini. Sebab tu Nabi gambarkan kepada kita, la tazalu ta'ifah, akan sentiasa ada satu kelompok manusia yang mana hidup mereka bersama kebenaran dan hidup mereka bersama perjuangan kebenaran, kan, sehinggalah mereka diberikan kemenangan. Maknanya dunia ni, salah satu daripada apa yang Nabi gambarkan, dunia ni akan ada selagi ada orang beriman. Maknanya Allah jadikan kehidupan di dunia ni, kita semua ni, binatang, langit, bumi, sebagainya ni, semua yang Allah jadikan tu sebenarnya untuk orang beriman. Maka apabila dalam keadaan fasa keempat sekarang, fasa di mana umat Islam ditertekan, dibunuh, ditangkap, dizalimi, macam-macam kita dengar dan kita pun rasa bimbang, takut macam-macam. Sesungguhnya Allah hanya bagi ujian kepada orang beriman, tetapi Allah tidak akan hapuskan orang beriman. Ini berita baik. Jadi sebab itu, kita jangan timbulkan perasaan takut, perasaan menakut-nakutkan orang beriman, orang Islam. Dia tak takut. Kenapa dia tidak takut? Kerana dia tahu dia akan selamat di dunia ini, dan Allah akan jaga dia. Jadi sebab tu kita jangan timbulkan suasana gelisah. Kita kena ada, gelisah tu kena ada. Tapi bukanlah maknanya sehingga kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita buat macam biasa. Tapi kita persiapkanlah pelan-pelan. Sebab saya kata perlahan-lahan. Baik. Di mana kekuatan kita ini? Kekuatan kita di sini ialah apabila kita hidup bersama dengan
Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan keyakinan. Tidak ada ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu. Ini poin besar saya nak sebut petang ni. Dan poin ni amat penting. Amat penting. Jadi kita tak mau hidup dalam keadaan ada ragu-ragu. Kan? Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah, "An zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang demikian itu kitab ni Quran, tidak ada keraguan padanya, la raiba fihi. Tidak ada keraguan, menjadi petunjuk hidayah kepada orang yang bertakwa. Maknanya Allah gambarkan kitab Quran dan juga Islam itu, kehidupan kita tidak akan menjadi berguna, bermanfaat, menjadi sumber hidayah kalau tidak ada ragu-ragu. La raiba fi. Ini nombor satu. Kemudian di dalam ayat yang lain pula, contohnya Allah gambarkan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, dan innal ladzina amanu, innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman, allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah beriman, sesungguhnya orang beriman itu, allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tak ragu-ragu. Nampak? Jadi Allah gambarkan di sini, mereka tidak ragu-ragu. Jadi apakah perkara yang penting bagi orang beriman pada hari ini? Dia mesti hidup bersama-sama dengan keyakinan. Keyakinan. Jadi macam mana kita nak buangkan ragu-ragu ni? Ni topik kita nak bincang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan pada petang ini, insya-Allah. Yang pertama dan utama dalam perbincangan kita pada petang ini, tuan-tuan, tolong ambil perhatian. Kenapa kita masih lagi tidak yakin dengan Allah, tak boleh bersyukur dengan Allah, sering terlupa pada Allah, lalai dan sebagainya? Kerana bermula daripada perasaan hati kita yang masih lagi ada keraguan pada Allah. Ada keraguan kepada Allah. Baik, apa dia punya perkara dia? Saya bacakan sikit kat sini mula-mula sebagai mukadimahnya, nota yang saya ada ni, yang saya tulis. Orang yang menyangka bahawa makhluk itu boleh memberi manfaat. Siapa-siapa yang sangka bahawa makhluk boleh memberi manfaat, makhluk boleh memberi kenikmatan, makhluk boleh memberi kebahagiaan, kesenangan. Jadi siapa-siapa yang menyangka bahawa makhluk itu boleh memberi manfaat, memberi kenikmatan, memberi kebahagiaan, memberi kekuatan, keselamatan, ataupun memberi kesan. Siapa yang sangka, saya kira perkataan sangka, bahawa makhluk itu boleh memberi kesan kepada kita, kepada sesuatu yang ada, maka akibat daripada sangkaan itu, maka dia akan tertegah daripada mengingati Allah. Jadi siapa yang menyangka bahawa makhluk itu boleh memberi bekas, boleh memberi manfaat, boleh hidupkan orang, boleh matikan orang, boleh sakitkan orang, makhluk, semua makhluk. Dia nampak makhluk tu yang utama. Makhluk tu yang boleh memberi bekas, memberikan sesuatu pada kita, kenakan sesuatu pada kita, maka perkara itu akan menyebabkan kita tertegah daripada mengingati Allah. Tertegah daripada bersyukur kepada Allah. Tertegah daripada memuji Allah. Tertegah daripada mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat di sini, apabila kita melihat makhluk dan kita rasa makhluk itulah yang memberikan sesuatu pada kita, memberi bekas, memberikan, kita kata memberikan nikmat. Contohnya kita kata kita tengok makanan kita makan, kita rasa makanan tu mengenyangkan, makanan
mengenyangkan. Kita nampak makanan, kita makan, kita kenyang. Makanan tu yang mengenyangkan. Ataupun kita melihat api. Api tu yang membakar. Api yang membakar. Ataupun kita melihat seorang musuh. Musuh tu yang membunuh. Orang tu yang membunuh. Okey. Apabila seseorang tu menyangka bahawa makhluk tu siapa-siapa pun, makhluk apa-apa pun, jin ke, apa ke, semua yang ada memberi manfaat atau memberi mudarat, memberi manfaat atau memberi mudarat atau memberi nikmat atau memberikan kebahagiaan atau memberikan kesenangan, maka sangkaan kita itu, sangkaan kita kata api boleh membakar. Sangka kita api yang membakar. Makanan yang mengenyangkan. Air yang menghilangkan haus. Air tu yang menghilangkan haus. Jadi sangka kita itu akan menyebabkan kita tertegah, terhalang, terhijab, terdinding daripada mengingati Allah. Tertegah, terhijab, terdinding daripada bersyukur kepada Allah. Tertegah daripada memuji Allah. Tertegah daripada mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Jadi ini perkara yang penting. Penting. Ini akidah. Apabila kita melihat makhluk, kita merasakan makhluk itulah yang berkuasa, memberi sesuatu, menarik sesuatu, menghalang sesuatu, memberi bekas. Pisau, kita potong daging. Kita potong daging, kita tengok pisau tu memotong daging. Kita pisau tu yang boleh memotong daging. Pisau tu yang boleh memotong daging. Kan? Jadi kita kata pisau tu yang ada bekas untuk memotong daging. Maka apabila kita melihat makhluk itu boleh memberi bekas untuk melakukan sesuatu, maka itulah perkara yang akan menegah kita, menghalang kita daripada terikat dengan Allah, mengingati Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengutamakan Allah. Kenapa? Yang kita tengok, yang kita lihat, yang kita ingat adalah makhluk tu, bukan Allah. Ni akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita kena faham ni. Ini penting, sangat penting. Kan? Jadi maknanya kita tengok sini, kita akan tertegah untuk berzikir pada Allah, tertegah untuk khusyuk, tertegah untuk kita memuji Allah. Ataupun mengutamakan redha Allah, tertegah. Kita tak boleh, tak dapat, tak sampai. Kita beramal, kita sembahyang, kita puasa, tak sampai. Tak sampai. Kenapa? Kerana dalam hati kita masih lagi menyangka. Kita sangka-sangka. Ini sangkaan ni bukan betul. Iaitu bahawa makhluk yang ada di depan kita itu, itulah dia yang utama. Itulah dia yang memberi bekas. Itulah dia yang kuat. Itulah dia yang memberikan keburukan, kesakitan dan sebagainya. Contoh, kita kata virus COVID-19 boleh membunuh. Boleh membunuh. Jadi kita rasa virus tu yang boleh membunuh. Maka kita tertegah daripada Allah. Tak nampak kuasa Allah, nampak virus. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, apakah perkara yang menyebabkan orang beriman ini, dia sembahyang, dia puasa, dia buat macam-macam, tapi masih tak sampai kepada Allah. Masih tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi tak boleh mengingati Allah dengan ingatan yang sebenarnya. Masih tidak boleh memuji Allah dengan pujian yang sebenarnya. Masih lagi tidak boleh mengutamakan Allah dalam hidupnya dengan keutamaan yang sebenar, bukan yang bermain-main, bukan yang kita kata kejap ya kejap tidak. Kerana manusia masih melihat makhluk di hadapan dia. Dan dia merasakan makhluk itulah yang berkuasa, yang memberi kesan, yang memberi bekas. Sehingga dia terputus daripada Allah yang sebenarnya, yang memberi bekas. Allah Subhanahu Wa Taala yang membakar, bukan api. Allah yang membakar, bukan api. Kita ingat api yang membakar. Rumah terbakar, kita tentu terbakar. Ini adalah sangkaan kita, api itu yang membakar. Bila kita kata api itu yang membakar, maka pada ketika itu, kita telah lupa pada Allah. Kita telah mengenepikan Allah sebagai Rabb ilah, sebagai Tuhan kita yang sebenarnya dialah yang membakar. Sebab itulah Ibrahim dicampak masuk dalam api tapi tidak terbakar.
tak terbakar. Ada orang, kan? Kalau kita tengok, ada pernah satu peristiwa, saya tak ingat kat mana, satu rumah tu, kan, ada rumah flat, rumah apartmen, kan, habis terbakar. Atas, bawah semua terbakar, kan. Tapi di kalangan banyak sederik-sederik yang terbakar tu, tengah-tengah ada satu rumah tak terbakar. Tak terbakar. Kan? Jadi, rupanya rumah tu rumah seorang yang saleh yang sentiasa menghidupkan rumahnya tu dengan ayat Allah, dengan solat dan sebagainya, dan dia pun bukan tak ada duit, tapi itulah rumah dia. Allah izin tak terbakar rumah dia. Lain semua kena. Jadi, bukan api yang membakar, Allah yang membakar. Kita melihat contohnya peristiwa tsunami datang di Aceh, kan. Ketinggian dia sampai 2 pokok kelapa, sampai 12 meter ke atas tinggi tsunami datang dengan kelajuan, kalau di Melabuh di Aceh tu, kelajuannya 900 km sejam. 900 km sejam ni kelajuan jet, kelajuan kita kata kapal terbang. Habis hancur semua. Stadium hancur, hospital hancur, rumah hancur, tempat tentera hancur. Semua hancur. Tengok-tengok masjid tak hancur. Masjid tidak binasa. Masjid tertegak macam tu. Dia seorang dia. Masjid tertegak. Jadi kita lihat bagaimana, kan, kita ingat tsunami menghancurkan. Kenapa jadi macam padang jarak, padang terkukur ni? Kita kata ini tsunami dah ni. Tsunami datang, habis semua, habis. Tiba-tiba masjid tak habis. Masjid ada tertegak kat situ, kan? Masjid tertegak kat situ. Berdiri, saya dah pergi dah. Saya tengok dah. Ada satu masjid tu di Kuala Terang. Di Aceh, di Kuala Terang. Saya tengok masjid tu tersergam, tak ada apa-apa. Banjir dia tenggelam tapi tak hancur. Tak hancur. Kan? Padahal sekitar-sekitar dia rumah banglo besar-besar, rumah, kan, kita kata stadium, habis, semua habis. Tapi masjid tak hancur. Ada satu masjid ni, masjid daripada Allah SWT. Kalau kita tengok ada gambar dia kat tengah laut, masjid ni macam dekat tengah laut sikit dah. Dia dah beralih. Lain keliling semua dah habis. Hancur rumah. Masjid tak hancur. Jadi kalau kita kata, tengok, kenapa ni semua jadi padang jarak, padang terkukur, kan? Semua habis rata, kan? Jadi kita kata ini tsunami. Tsunami yang hancurkan. Kalau kita sangka tsunami yang hancurkan, kita nampak tsunami, kita nampak makhluk, maka kita tertegah, kita terhalang daripada Allah. Jadi kita nak melihat yang memberi bekas, yang menghancurkan, yang membina, yang memberi kekuatan, yang memuliakan, yang membinasakan. Semua tu adalah Allah. Ini kita kata innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman, allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang yang beriman, yakin kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Jadi keraguan kita kepada Allah sebagai Tuhan, Rabb, Ilah yang maha berkuasa. Kita kata Allahu Akbar, maha besar. Allah maha kuat. Allah maha menguasai. Maha mengalahkan. Al-Jabbar, Al-Qahar, yang maha perkasa. Akan terhalang semua keyakinan kita dengan sifat-sifat Allah, dengan af'al Allah, perbuatan Allah, dengan sebab kita melihat makhluk itulah yang memberi kesan, kita kata. Maka sebab tu saya mulakan sini, orang yang menyangka bahawa makhluk itu boleh memberi manfaat, boleh memberi nikmat, boleh memberi kebahagiaan, boleh memberi kesenangan, maka akibat daripada sangkaan itu, sangkaan tadi itu, maka akan tertegah dia, terhalang dia, terdinding dia daripada ingat Allah, zikir pada Allah, bersyukur pada Allah, tertegah daripada nak memuji Allah. Sebab apabila dia dapat gaji, maka dia kata gaji ni bos dia bagi. Maka dia kata terima kasih bos. Terima kasih bos. Dia nampak bos yang bagi. Apabila dia terima untung, dia nampak klien dia yang bagi untung, bukan Allah yang bagi. Maka dia terhalang. Dia nak melihat bahawa nikmat itu daripada Allah. Terhalang. Dia nampak manusia yang bagi. Dia nampak orang yang bagi. Ini adalah perkara yang akan menghalang kita daripada mengingati Allah, terikat dengan Allah, syukur pada Allah, memuji kepada Allah SWT.
Kenapa? Kerana yang kita ingat, yang kita sangka, makhluk itulah. Maka dia pun mensyukuri pada makhluk itu. Terima kasihlah kerana bagi hadiah kat saya. Terima kasihlah kerana tolong saya. Terima kasih kerana tolong saya. Sedangkan yang tolong kita ni sebenarnya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan, mendatangkan, memberi kuasa. Allah yang memberi bekas, bukan manusia tu. Tapi bila kita ingat, kita sangka manusia yang bagi kita tolong, maka ketika itu terhalang kita, tertegah kita, terdinding kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, sebab itulah apabila kita ingat, kita sangka bahawa makhluk yang memberi bekas, yang memberikan sesuatu, maka kita akan mensyukuri makhluk itu, kita akan puji makhluk itu, kita akan utamakan makhluk itu. Kita akan berharap pada makhluk itu. Kita akan berharap pada makhluk. Maka akibatnya kita menyangka bahawa makhluk itulah yang boleh bermanfaat. Jadi ini contoh. Dan sebab tu kenapa perkara ini penting? Inilah akidah. Rupa-rupanya dalam hidup kita ni, kita banyak menyangka bahawa makhluk itulah yang memberi bekas. Sebab tu selepas ini kita nak kena latih diri kita. Kita nak melihat sesuatu itu, ini af'al Allah. Ini perbuatan Allah. Ini sifat Allah. Di situ ada af'al Allah. Di situ ada perbuatan Allah. Di situ ada sifat Allah. Allah ni Ar-Rahman. Allah ni Ar-Rahim. Allah ni Ar-Razzaq. Allah yang maha penyayang, maha pengasih. Allah yang maha memberi rezeki. Dan Allah ni memberi rahmat. Kita melihat setiap perbuatan itu adanya sifat-sifat Allah. Kalau kita tergagah, Allah ni Al-Jalal, Allah ni Maha Agung. Allah boleh menggagahi kita. Allah boleh mengalahi kita. Allah boleh mengalahkan manusia. Jadi kita melihat. Jadi orang yang menyangka bahawa makhluk itu memberi manfaat. Seorang makhluk, manusia, memberi manfaat. Dia yang bagi. Dia yang bagi. Dia yang memberi manfaat kepada kita. Automatik. Secara automatik, dia akan mengingati makhluk itu. Dia nampak makhluk itu. Maka dia akan ingat makhluk itu, berharap pada makhluk itu, memuji makhluk itu. Dia akan lupa. Dia akan lupa kepada Allah. Dia akan terdinding dirinya. Dirinya terdinding, terhalang daripada Allah. Kerana sangkanya itu. Padahal kalau kita fikir sungguh-sungguh bahawa makhluk itu tidak ada, melainkan Allah adakan. Makhluk yang ada depan kita ni, yang tolong kita, yang lawan kita, yang kacau kita, yang bantu kita, makhluk ni semua tak ada, melainkan Allah adakan. Kalau kita fikirlah, kita fikirkan Allah yang menjadikan dia orang semua ni. Allah yang menjadikan makanan, minuman. Allah yang menjadikan api. Allah yang menjadikan manusia. Allah yang menjadikan segala yang ada. Kita fikir. Maknanya kalau Allah tak jadikan, tak ada. Dan kalau Allah tak izin, tak berlaku. Kalau kita fikirlah. Tapi sangka kita, oh ni semua daripada daripada dia. Dia yang bagi, dia yang bagi, dia yang bagi. Kita pula bagi duit kat orang, kita kata duit ni aku yang punya dan aku yang bagi. Aku yang buat baik. Nampak? Jadi kita sangka makhluk, kita tengok makhluk dulu. Kita tidak melihat ini perbuatan Allah. Kita tidak melihat di dalam perbuatan itu ada sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Al-Malik, Allah ni raja, Allah ni pemilik. Allah ni pemilik, Allah ni raja. Jadi bila kita rasa kitalah raja, kitalah sultan, maka kita tak ingat Allah yang memiliki diri kita ni. Gitu kan. Jadi kita melihat ni satu sifat. Kita sifat ragu-ragu tu ada dalam diri kita. Betul ke? Kita tak cakaplah betul ke Allah bagi rezeki, tapi kita melihat manusia yang bagi. Kita melihat manusia bagi, kita rasa, kita sangka manusia tu yang bagi. Rupanya bukan manusia yang bagi, Allah yang bagi. Baik. Jadi apabila kita melihat, menyangka bahawa makhluk itulah yang memberi manfaat, yang memberikan keburukan sebagainya, yang memberi kesan tadi, maka kita automatik hati kita, fikiran kita akan pergi pada makhluk. Sebab tu kita susah nak zikir pada Allah. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut perkataan la ilaha illallah pun kita tak boleh nak ikat diri kita dengan Allah. Susah kita nak marah kerana Allah payah, nak suka kerana Allah susah, nak sayang kerana Allah susah. Kenapa? Sebab yang kita nampak sayang tu pada makhluk, marah tu pada makhluk. Kita masih tidak boleh memproses diri kita. Sebab tu saya sebut sini, dan inilah antara
akidah yang betul-betul perlu dan penting kepada kita. Kita kena faham akan perkara ini. Dan kita tengok tadi, kita sangka makhluk itulah yang memberi dan sebagainya. Sedangkan bahawa makhluk itu ada sebab diadakan oleh Allah, dicipta oleh Allah. Dan makhluk itu tidak ada berdaya. Kita ni tak ada berdaya upaya. Kita ni tengok diri kita ni. Kita ni tak ada kekuatan, tak ada kesihatan. Melainkan semua Allah bagi. Allah bagi semua pada kita. Baru kita mampu. Baru kita boleh nak melakukan sesuatu. Jadi makhluk tidak ada daya, tidak ada upaya. Makhluk tidak boleh memberi manfaat. Makhluk tidak boleh memberi sesuatu kalau Allah SWT tidak beri. Makhluk tidak boleh berusaha, tidak boleh bekerja kalau Allah tak izin. Semua itu daripada Allah. Jadi jika kita berfikir bahawa makhluk itu hanyalah sebab. Sebab ni maknanya apa? Boleh jadi, boleh tak jadi. Boleh, maknanya Allah izin benda itu berlaku dengan sebab tadi. Allah izin benda berlaku dengan sebab tadi. Maka sebenarnya yang ada itu hanyalah Allah. Yang ada itu hanyalah Allah. Yang berdaya, yang berkuasa hanyalah Allah. Yang memberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andainya kita berfikir seperti itu, barulah kita boleh sentiasa ingat Allah. Barulah boleh sentiasa kita berzikir pada Allah. Barulah boleh kita nak selalu sentiasa bersyukur pada Allah. Bila kita makan tu, sedapnya makanan ni. Makanan sedap, kek, secret recipe. Hari jadi kan, ada orang hadiahkan secret recipe. Makan sedap sikit. Sedap, secret recipe. Sedap, memberi kesan sedap. Sedap tu kita pandai secret recipe buat. Tak. Kita nak tengok dulu dari konteks iman, dalam kategori, dalam konteks akidah tu, nak tengok sedap ni, Allah bagi sedap. Allah bagi sedap. Kita lupa kat Allah. Kita ingat secret recipe tadi. Kalau kek dia contoh ni. Tukang masak tadi. Bukan tukang masak yang bagi sedap. Allah yang bagi sedap. Kita makan, kenyang. Allah yang bagi kenyang. Jadi kita nak nampak segala perkara yang memberi kesan dalam hidup kita itu, andainya kita berfikir selalu, begini cara kita berfikir, kita melihat kuasa Allah dulu. Kita melihat perbuatan Allah dulu, sifat Allah dulu. Nama-nama Allah kita hubungkan tadi tu, barulah kita akan sentiasa zikir pada Allah, ingat Allah. Sentiasa syukur pada Allah. Baru kita boleh syukur ke Allah. Baru kita boleh memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Baru kita boleh nak mengutamakan Allah. Mengutamakan redha Allah. Bertembung di antara redha manusia dengan redha Allah. Kita ambil redha Allah. Kita ambil redha Allah. Manusia tak apa. Manusia makhluk. Allah lah Tuhan aku. Maka barulah kita boleh berharap pada Allah. Dajjal nak datang ni. Dajjal nak datang ni. Tentera nak habis kampung kita ni, besok susah ni. One world religion nak menguasai kita. Harapan kita pada Allah. Kita nampak tentera Dajjal, tentera Dajjal. Semua makhluk. Makhluk semua. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Melainkan apa yang Allah izinkan berlaku. Kalau Allah izin dia berperang, kena kat kita. Allah izin, bukan dia yang bagi kena. Kalau Allah tak izin bagi kena, berperang nuklear meletup di sebelah rumah kita. Bom nuklear meletup sebelah rumah. Tapi rumah tak hancur. Kita sihat walafiat. Kalau Allah jaga kita, izin Allah tak izin, bom tu kena kat kita. Nampak? Ini hakikat iman. Ini hakikat iman. Sebab itulah kita melihat hari ini, andainya kita berfikir seperti itu, boleh hubungkan sesuatu dengan perbuatan Allah, hubungkan sesuatu dengan sifat-sifat Allah, maka barulah kita boleh ingat Allah, syukur ke Allah, barulah kita boleh berharap pada dia, sayang pada dia. Maka akibat sangkaan yang tadi tu, bahawa makhluk itulah yang memberi kesan, makhluklah yang memberi nikmat, makhluklah yang memberikan kita kata kesan dalam hidup kita tadi, akibat daripada sangkaan tadi, padahal sangkaan tadi itu tidak benar langsung. Bolehkah api membakar? Ada masa api tak membakar. Bolehkah pisau memotong? Ada masa pisau tak boleh memotong. Kita nampak macam itu. Boleh tak kita dapat rezeki dengan berniaga? Ada masa berniaga dapat, ada masa berniaga tak dapat. Masa macam mana kita buat benda yang sama, ada masa untung, ada masa rugi. Kenapa? Sebab ada masa Allah izin dapat, ada masa Allah tak izin. Allah nak ajar kita. Ada masa kita sihat, kita jaga makanan kita, makan suplemen, exercise, kita buat macam-macam, tiba-tiba sakit juga. Sakit juga. Dah buat semua sebab ada masa sihat, ada masa tak sihat. Allah yang bagi kesihatan. Jadi apabila kita menyangka bahawa
kitalah, makhluklah yang memberikan kesan kepada kehidupan kita, padahal sangkaan itu sebenarnya 100% tidak benar. Kalau kita menyangka bahawa makhluk itu memberi bekas, makhluk itu boleh memberi manfaat, maka itu hanyalah sangkaan kita. Dan akibat daripada sangkaan itu menyebabkan kita lupa kepada Allah. Akibat daripada kita menyangka bahawa makhluk itu boleh memberi manfaat, maka kita memuji, kita menyanjung, kita menjilat kepada makhluk itu. Takut sangat. Kita kata pangkat ni, kalau aku tak buat gini, pangkat ni dia akan tarik. Maka kita jilat dia. Kita takut dengan dia. Walaupun dia suruh kita buat maksiat, kita buat juga maksiat. Kenapa? Kerana kita nampak dia yang memberi rezeki pada kita. Dia yang bagi pangkat kepada kita. Kita nampak dia yang bagi pangkat. Maka kita ikut cakap bos. Ikut cakap siapa yang kita, walaupun menyuruh kepada maksiat. Walaupun bertentangan dengan kehendak dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akibat menyangka yang demikian, padahal yang disangka itu salah, kan? Yang disangka itu makhluk tu tidak ada apa-apa, tidak boleh buat apa-apa. Maka pada masa itulah kita terhijab, terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terputus. Sebab tu kita kena latih. Saya sebut je kan, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita banyakkan dalam hati kita, kan, la ilaha illallah, lidah kita, hati kita, sampai naik pada perasaan, pada roh kita, sampai ke seluruh badan kita, maka seluruh badan kita akan melihat setiap sesuatu itu adalah daripada Allah. Yang memberi kesan adalah Allah. Yang berkuasa adalah Allah. Yang menahan sesuatu daripada berlaku adalah Allah. Maka kita melihat dalam hidup kita, melihat af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah. Maka barulah kita boleh terikat dengan Allah. Baru kita boleh bersyukur kepada Allah. Bila kita sebut Alhamdulillah, hati kita sebut sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila sangkaan kita salah, maka jadilah kita orang yang buta, yang salah. Jadi yang sebenarnya yang mendinding kita, yang menghalang kita daripada Allah, bukan makhluk yang ada di depan kita ni. Bukan makhluk yang ada di depan kita, tetapi dia bermula daripada dalam hati kita ada sangkaan, ada ragu-ragu bahawa Allah lah yang maha berkuasa. Allah lah yang maha kuat. Allah lah yang maha pemberi rezeki. Allah lah punca segala-galanya yang ada. Allah lah yang maha mengetahui yang semua ada pada dia. Hati kita masih ragu-ragu. Hati kita masih ragu-ragu. Bila hati kita ragu-ragu, masa ketika itu kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 1000, sejuta kali, tapi kita masih terhalang daripada Allah. Masih terhijab daripada Allah. Tak boleh kita nak faham, tak boleh kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita melihat bermula daripada sebab-sebab sangkaan itu, iaitu kenapa kita sangka bahawa makhluk itu memberi manfaat. Baik, yang pertama tadi, yang menghalang kita ialah sangkaan. Yang kedua sini, poin yang kedua sini ialah kenapa kita sangka bahawa makhluk itu adalah memberi manfaat. Kenapa kita ingat makan, kita kenyang, makan tu yang bagi kita kenyang. Kenapa kita ingat bahawa ada sesuatu yang lain yang memberikan rezeki pada kita? Kenapa kita menyangka makhluk itu? Kenapa kita menyangka makhluk itulah yang memberi nikmat, memberi manfaat? Makhluk yang memberi mudarat. Kenapa kita sangka Dajjal tu yang akan membunuh? Kenapa kita sangka Dajjal tu yang kuat, yang berkuasa? Kenapa kita menyangka ada sesuatu yang lain bersama Allah? Padahal kita kata la ilaha illallah. Kita kata tidak ada ilah melainkan Allah. Tidak ada yang kuat melainkan Allah. Tidak ada yang hebat melainkan Allah. Tidak ada yang memberi bekas, yang memberi manfaat, yang menahan manfaat melainkan Allah. Kenapa kita masih ada merasakan, menyangka bahawa ada sesuatu yang bersama Allah? Kenapa ada sangkaan itu? Ini soalan. Kenapa kita bersangka itu? Kita mempunyai sangkaan itu bermula kerana kita tidak berfikir. Kita tengok sesuatu, kita tak berfikir. Tengok aja. Yang kita nampak, makhluk. Makhluk tu bagi hadiah kat kita. Maka kita ambil, oh hadiah ni daripada orang yang bagi. Kita tak berfikir. Kita tidak berfikir. Kita hanya menyangka saja. Ketiadaan berfikir. Kita tidak berfikir.
ketiadaan meneliti. Kita tidak meneliti. Ini penyakit yang ada pada hari ini. Kan? Orang Islam kurang berfikir, kurang meneliti. Dan kita tidak mendalami sesuatu. Kita tidak mengkaji sesuatu. Dia cuma terima saja. Sama ada secara nakli. Apa maksudnya berfikir secara nakli? Berfikir dengan Al-Quran. Maknanya dia meneliti Al-Quran. Dia meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia berfikir meneliti dengan akal dia melalui apa yang ada di atas muka bumi. Dia berfikir ini semua adalah perkara yang dijadikan makhluk. Yang menjadikan tu iaitu Tuhan dia, iaitu Allah tadi yang dinamakan Allah. Maka oleh kerana kita tidak berfikir, maka timbullah sangkaan-sangkaan bahawa makhluk memberi manfaat. Jadi kenapa kita menyangka-nyangka tadi? Kerana kita tidak berfikir. Itu jawapan dia. Itu soalan tu, ni jawapan dia, kita tak berfikir. Bila kita tak berfikir, otak kita tak nak fikir, malas fikir, tak nak meneliti, maka timbullah sangkaan. Kita sangka-sangka, kita rasa-rasa saja. Kita agak-agak sahaja. Maka bila kita sangkaan-sangka tadi, agak-agak ragu-ragu tadi, menimbulkan keraguan, akhirnya kita terhalang, terhijab daripada Allah. Walaupun kita baca Quran. Walaupun kita baca Quran. Oleh kerana itu timbullah sangkaan-sangkaan bahawa makhluk itu memberi manfaat. Kenapa? Kerana ketiadaan berfikir, tidak berfikir. Ketiadaan tafakkur, kita tidak bertafakkur. Ketiadaan mendalami, meneliti Al-Quran. Kita baca Quran, tidak berfikir. Kita baca Quran, tidak mendalami Al-Quran itu. Tidak memahami, meneliti. Ketiadaan mendalami hadis Nabi. Kita baca hadis Nabi, kita tengok baca Nabi, kita tidak berfikir. Otak kita tidak berfikir. Ketiadaan menggunakan akal untuk melihat alam semesta. Yang mana bila melihat alam semesta, kita menggunakan akal. Ya Allah, pokok besar, macam mana pokok ni boleh membesar kalau tidak adanya kuasa Engkau? Kita berfikir. Macam mana langit tidak ada tiang. Langit tinggi tidak ada tiang. Macam mana boleh berlaku? Ini mesti kuasa Allah. Allah sahaja yang boleh menjadikan. Tak ada manusia. Langit tu bukan boleh ada sendiri. Bila kita tidak berfikir tentang alam semesta. Tidak meneliti tentang alam semesta. Kita tidak berfikir tentang hadis Nabi. Dalam Quran kita baca. Tidak berfikir. Tidak mendalami. Tidak meneliti. Maka timbullah sangkaan-sangkaan tadi. Timbul sangkaan. Jadi sebab tu, kenapa kita sangka makhluk tu yang boleh bagi kenyang, makhluk yang bagi untung, makhluk yang bagi pangkat, makhluk yang bagi kekuatan, makhluk yang menakutkan tu boleh membunuh kita, makhluk semua makhluk. Kerana kita melihat makhluk, kita tidak berfikir. Dan kita tidak membaca Quran, meneliti, tadabbur Quran, tadabbur hadis, mentengok balik semula. Sebenarnya Quran menceritakan tentang makhluk dijadikan, Allah Maha berkuasa, tapi kita melihat, kita tidak berfikir. Maka bila tidak berfikir, maka bermulalah kita akan menyangka-nyangka tadi. Maka sebab itulah yang kita lihat, bila kita menyangka, terhijablah kita daripada Allah. Ini dia punya proses dia. Kemudian, kenapa pula kita tidak berfikir? Ini soalan pula. Tadi kenapa jadi sangka-sangka? Sebab tak berfikir. Yang ketiga ni, kenapa kita tak berfikir? Kenapa kita tak nak berfikir? Kenapa kita tidak bertafakur? Kenapa? Agaknya kenapa, tuan-tuan? Kenapa kita malah baca Quran? Kenapa kita malah berfikir? Bila baca Quran malah fikir. Kenapa? Tuan-tuan agak macam kenapa agaknya? Cuba kita tengok semula jiwa kita. Tengok semua fikiran kita, akal kita, apa yang kita fikir selalu, kan? Maka bermulalah sebab tidak ada tafakur itu, sebab tidak berfikir itu, kerana penuhnya hati kita, jiwa kita, sibuknya hati kita, sibuknya jiwa kita itu dengan dunia. Bila hati kita sibuk dengan dunia, bila hati kita penuh dengan dunia, maka kita akan mencintai dunia. Akan mencintai dunia. Dan apabila dunia itu dicintai, maka sudah tentulah apabila hati kita sudah penuh dengan dunia, penuh dengan kecintaan pada dunia, suka sangat dengan dunia ini, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang bersangkut paut dengan dunia semata-mata, fikir dunia sahaja,
maka akibat daripada itu, kita tidak mampu lagi nak berfikir, nak bertafakur. Apabila kita baca Quran, tak boleh nak tafakur dah. Penyakit aluhan. Penyakit aluhan. Bila hati kita dah cinta dunia, dah sibuk dengan dunia, sibuk dengan pemikiran-pemikiran dunia aja. Macam mana projek, macam mana bisnes. Sibuk yang itu. Maka kita dah tak ada masa untuk berfikir, untuk kita memikirkan tentang Allah, tentang akhirat. Tak ada masa dah. Kita tidak akan mampu untuk bertafakur. Tak mampu dah. Tak ada kekuatan lagi untuk membaca Quran. Baca Quran pun dah tak kuat. Padahal baca Quran bukan susah sangat. Kita boleh baca WhatsApp berjam-jam. Kita boleh baca Telegram berjam-jam. Boleh baca tengok TV berjam. Movie je 2 jam. 3 jam ada movie. Kita boleh tengok, boleh duduk situ menghayati. Kita boleh duduk situ sambil makan, sambil apa, dengan sepenuh perasaan kita. Benda yang sedih kita menangis, benda yang suka kita gelak. Kan? Kita dah penuh hidup kita dengan dunia tadi, maka akibatnya kita tak mampu dah, tak ada kekuatan dah untuk bertafakur dengan Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran, baca Quran pun kita dah tak mampu dah. Sebab hati kita dah penuh dengan dunia. Nampak tak? Tanda hati kita penuh dengan dunia, inilah dia. Baca Quran pun tak larat. Apa lagi nak tafakur, memahami dia. Apa lagi nak menghayati dia. Apa lagi nak memperjuangkan dia. Kerana fikiran kita, hati kita tadi tu telah sibuk dengan kehidupan dunia. Baca Quran sehari, kan? Sebulan sekali khatam pun tak dapat apa-apa. Kita baca, kita khatam, tak baca apa-apa. Kita baca Quran tak menyentuh hati kita. Kenapa? Rupanya hati kita telah dibeli, telah dirampas, telah penuh dengan dunia tadi. Maka sebab itulah kita melihat pengaruh daripada dunia tadi, menyebabkan kita tidak boleh menghayati, mendalami, tidak boleh memikirkan. Tidak boleh memikirkan. Jadi kenapa kita tidak boleh berfikir? Kerana hati kita penuh dengan fikiran-fikiran duniawi. Itulah hakikat dia. Itu hakikat dia. Hati kita penuh dengan duniawi. Maka dia menghalang kita untuk kenal Allah. Menghalang kita untuk berfikir, mendekati Allah. Menghalang kita untuk musyahadah, menyaksikan Allah. Menghalang kita untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hati kita hanya satu saja. Hati kita ni Allah jadikan satu aja. Jadi kalau kita dah penuhkan dengan dunia, maka kita tak boleh dah isi dah dengan akhirat. Tak boleh isi dah dengan ma'rifat Allah. Maka kita tidak boleh berfikir. Tak boleh berfikir, maka tidak boleh nak dekat dengan Allah. Kita akan sangka-sangka. Melihat makhluk inilah yang besar. Makhluk inilah yang hebat. Sebab itulah dalam sembahyang tu, dah kata Allahu Akbar. Tetapi tiba-tiba dalam hati kita ada sesuatu yang lebih akbar. Yang lebih besar daripada Allah. Ada dalam hati kita. Kita duduk sibuk dengan benda lain. Dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Tak boleh dah nak khusyuk. Allah Akbar. Itu tanda-tanda dia suruh berhenti tu. Tanda-tanda dia suruh berhenti. Sekejap tu. Jadi tidak boleh. Tidak boleh nak kita nak apa nama kata tadi? Berfikir. Kenapa? Hati kita penuh dengan dunia. Sikit lagi insya-Allah. Sikit je lagi. Baik. Jadi sebab itulah inilah yang menghalang kita untuk nak berzikir pada Allah. Yang menghalang kita untuk nak khusyuk. Yang menghalang kita untuk nak berjalan menuju kepada Allah. Kerana hati kita itu hanyalah satu dan bila telah dipakai dan dipenuhkan dengan dunia, dengan fikiran-fikiran material, fikiran bentuk fizikal saja, maka sudah tak ada lagi dah hati kita, jiwa kita untuk berfikir, untuk mencari kebenaran, mendalami Al-Quran, mendalami kejadian alam semesta. Maka yang timbul sangka-sangka saja. Bila timbul sangka-sangka, itu yang kita nampak makhluk. Kita nampak makhluk, yang kita nampak makhluk saja. Kita tak nampak pencipta makhluk. Kita makan, kita rasa kenyang, terima kasih tuan rumah. Kita tak rasa dalam hati kita, yang bagi kita makan tu Allah. Yang bagi kita kenyang tu Allah. Kita nampak makhluk yang bagi kita. Maka sebab itulah yang kita lihat hari ini, yang sekiranya perkara itu berlaku, maka kita akan menjadi orang yang sangka-sangka dan akhirnya
kita tidak akan dapat mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sikit sebanyak pada hari ini. Sebenarnya ada lagi, tapi saya melihat jam dah pukul 6 dah. Itulah yang sikit sebanyak untuk sebagai peringatan kita pada hari ini. Oleh itu, apakah assignment kita? Apakah assignment kita untuk petang ini? Maka kita belajarlah, belajar membuang dunia daripada hati kita. Nombor 1, buang dunia daripada hati kita. Macam mana nak buang dunia daripada hati ni? Kita nak kena berfikir, kita nak kena membina, membersihkan hati kita. Kita kena bersih hati kena bersih kan. Kemudian kita nak berfikir. Yang pertama, kita tak mau cinta dunia, kita nak cinta Allah. Cinta akhirat kan. Jadi pelan-pelan kita tak nak cinta dunia. Yang kedua, kita mula berfikir. Kita latih diri kita berfikir. Banyakkan tafakur. Bertafakur, tengok satu nampak ini af'al Allah. Latih. Mula-mula af'al Allah dulu. Ini perbuatan Allah. Ini sifat Allah Al-Jalal, Al-Jamal. Saya pernah sebut benda ni, kita pernah sebut sebelum ni. Kemudian lepas tu, kita berfikir, maka kita nak melihat sesuatu itu, semuanya daripada Allah. Allah yang memberi bekas. Maka akhirnya akan timbul satu perasaan, tak takut dah dengan makhluk. Tak bimbang kehilangan makhluk. Kalau Allah izin satu kemudaratan, satu masalah, satu kesusahan berlaku, maka kita nampak itu adalah dengan izin Allah, perbuatan Allah, sifat Allah yang maha gagah. Dia mahu menggagahi kita, mahu mengalahkan kita. Kenapa? Dia nak suruh kita lebih dekat dengan dia. Minta ampun, mungkin ada salah kita. Mungkin ada sesuatu yang Allah nak bagi kepada kita. Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah bagi susah kat kita supaya kita meningkat lagi. Darjat kita lebih meningkat. Allah nak tingkatkan darjat kita lagi. Maka jadilah kesusahan itu sesuatu yang positif bila kita hubungkan dengan Allah. Tapi kalau kita tidak hubungkan dengan Allah, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi sesuatu yang menakutkan kita, menyusahkan kita, kita komplain, kita komen. Sedangkan semua itu daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada satu pun melainkan semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan minta maaf. Itulah sikit sebanyak sekadar renungan kita untuk kita sama-sama fikir. Cuba kita jadikan sebagai amalan kita. Berfikir, kita melihat sesuatu, jangan melihat hakikat, jangan melihat makhluk, kita melihat hakikat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah yang ada bersama makhluk tersebut. Maknanya kita merasai kekuasaan Allah, merasai kehebatan Allah, keagungan Allah, merasai sayang Allah, rahmat Allah, rahim Allah pada kita. Nak rasa macam itu. Jadi bila latih macam itu, maka kita baru bergerak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hari kiamat datang, Dajjal datang. Kita menghadapi Dajjal dengan kekuatan. Kita menghadapi kesusahan dengan kekuatan. Maka kita menghadapi masalah kita dengan kekuatan sebab kita bersama dengan Allah. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Itulah insya-Allah sikit sebanyak insya-Allah. Bagi mereka yang ada di Kuantan malam ni, insya-Allah ada peluang mungkin kita boleh berjumpa lah. Saya ada bagi kepada sisi Kuantan, sisi Pahang. InsyaAllah siapa yang ada boleh berjumpa malam ni pukul 9. InsyaAllah. Saya ada sementara ada di sinilah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma رابطتها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في السبيل يا الله إنك نعم المولى ونعم الناصر. اللهم آمين اللهم آمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami. Ya Allah, berilah taufik kepada kami. Ya Allah, berilah barakah dan rahmat kepada kami. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, keaiban kami, kehinaan kami, rawasib jahiliah kami. Janganlah jadi segala sifat-sifat buruk kami. Apa yang kau tidak suka yang ada pada kami, ya Allah, yang kau murkai. Janganlah menghalang segala perkara-perkara yang baik pada kami ini, ya Allah. Jadikanlah hidup kami ini sentiasa meningkat menuju kepadamu, ya Allah. Meningkatkan lagi pengenalan, meningkatkan makrifat kami kepadamu, ya Allah. Rabbana
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan, tolonglah doa untuk kita semua supaya Allah beri kekuatan kepada kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong panjang-panjangkan perbincangan kita insya-Allah.